Penerbangan pertama RB Dine and Fly, a sightseeing flight experience, produk baharu syarikat penerbangan Royal Brunei Airline (RB) mendapat sambutan yang menggalakkan. Produk terbaru itu memberikan perkhidmatan penerbangan selama 85 minit dan memberi peluang kepada para penumpang untuk melihat pemandangan negara Brunei Darussalam dan Kepulauan Borneo dari udara termasuk Mulu, Kota Kinabalu dan Labuan. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah RB berkata, pengalaman penerbangan seumpamanya merupakan sesuatu yang baharu. Jelasnya, melalui perkhidmatan ini, para penumpang dapat menyaksikan pemandangan-pemandangan menarik melalui udara. Penerbangan RB Dine and Fly, a sightseeing flight experience ini merupakan inisiatif syarikat penerbangan Royal Brunei Airline RB ke arah meningkatkan industri pelancongan domestik selepas industri pelancongan global termasuk negara Brunei Darussalam terkesan oleh pandemik COVID-19. Penerbangan ini setentunya memberikan pengalaman baharu kepada rakyat dan penduduk di negara ini. Penerbangan bertolak pukul 10 pagi dan mengambil masa selama 85 minit. Selain daripada menikmati pemandangan udara negara Brunei Darussalam, para penumpang juga menikmati pemandangan udara beberapa kawasan termasuk Mulu, Miri, Labuan, Kota Kinabalu sebelum kembali melalui Limbang, Sarawak. Bagus sebenarnya. Ya untuk mempromo negara kita ni yang sesiapa yang belum pernah terbang keliling Brunei, instead terbang dari ke KL ke Singapura ataupun selain daripada negara Brunei. So dengan promotion ni mereka boleh tengok Brunei secara lebih dekat dari pemandangan atas lah. Platform e-dagangnya dan Desertu Wash 3-in-1 iaitu pembersih Islamik dan sabun cecair dilancarkan oleh Majlis Perniagaan BIM Iaga Negara Brunei Darussalam BDBE-BC. Ini merupakan inisiatif strategik BDBE-BC untuk mempromosikan pembangunan rantau BIM Iaga sebagai platform ekonomi utama ke arah ekonomi halal melalui peneraju pembangunan sektor-sektor swasta. Fokus utamanya ialah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah hub perdagangan halal antarabangsa yang patuh syariah dan perkhidmatan perdagangan serta mempromosi komuniti ekonomi ASEAN sebagai industri dan asas pengeluaran bagi pasaran Islam global. Dengan pelancaran tersebut, BIM Iaga melakar satu lagi pencapaian penting dengan kejayaan mencapai 6 daripada 9 inisiatif yang ditandatangani melalui Perjanjian Pakatan Strategik semasa Forum Pameran Industri Tertiari BIM Iaga 2019. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Jun 2020 meningkat sebanyak 2.6% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Jun tahun lalu. Peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan, makanan dan minuman ringan serta pakaian dan kasut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengongsikan perangkaan bagi bulan Jun tahun ini iaitu harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 2.8%. Sementara itu, harga bukan makanan turut mencatatkan peningkatan sebanyak 2.5%. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga dan kos pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 11.6%. Makanan dan minuman ringan sebanyak 2.8% serta pakaian dan kasut sebanyak 11.5%. Peningkatan bagi harga pelbagai barangan dan perkhidmatan dipacu oleh kenaikan harga insurans, terutamanya insurans kereta berbanding tahun sebelumnya. Manakala, import yang terhad disebabkan kekurangan bekalan dan penularan jangkitan wabak COVID-19 menyebabkan kenaikan pada beberapa harga makanan dan minuman ringan, terutama harga sayur-sayuran, minuman ringan dan daging yang diimport. Peningkatan harga pakaian dan kasut pula disebabkan oleh kenaikan harga pakaian, bahan untuk pakaian dan kasut. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Jun 2020
meningkat sebanyak 0.03% berbanding dengan bulan Mei 2020. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.6%. Manakala, indeks bukan makanan meningkat sebanyak 0.2%. Laporan penuh IHP bagi bulan Jun 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES yang tertera. Ingin meningkatkan kemahiran dalam penghasilan seni lukis, Jo Art Gallery ada menyediakan kelas-kelas melukis bagi semua peringkat umur bermula dari asas melukis. Beroperasi sejak 12 tahun lalu, Jo Art Gallery yang terletak di Kampung Kulap kini lebih memilih konsep ruang terbuka bagi pelukis-pelukis menikmati suasana yang santai selain dapat menyaksikan hasil seni pelukis-pelukis lain. Jo Art Gallery began 12 years ago. Our previous gallery was in Batu Bersurat, but we moved here 2 years ago. We would like to promote art enthusiasts around the whole of Brunei. We're trying to encourage both the young as well as the old to come out and pretty much spend good quality time here and learn art here. But in terms of our services here, we provide different forms of art classes. So we have teachers here who specialize in portrait painting, portrait sketching. As an art studio, we would like to provide a healthy, open environment where all artists can come together. They can paint in the same environment, not only just to teach one another, but to encourage one another to learn more than one form of art. Selain menawarkan kelas melukis, Jo Art Gallery juga menyediakan platform kepada pelukis-pelukis tempatan untuk mempamerkan dan menjual hasil karya mereka. Perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh galeri ini termasuk penyewaan ruang bagi aktiviti melukis. We have two types of art classes. We have walk-in classes, which is a once of $35 entry. So they come in, materials all inclusive. We also carry out events. We also assist hosts in providing events. So what we do have is that occasionally if you would like to, you can actually book this entire Jo Art space, and then we could provide a venue for your kids or as well as for your adults, for them to come in here and for them to paint together. We have a lot of paintings here that are also for sale. So a lot of the artists, some of them they have their own paintings done, and they need a platform, so to speak, to promote their artworks. Pada masa hadapan, Jo Art Gallery ingin terus menjadikan tempatnya sebagai hub melukis yang diminati oleh pelbagai peringkat umur dan dijadikan tempat perkongsian hasil karya pelukis-pelukis tempatan sekaligus menarik minat anak tempatan untuk menceburi bidang seni lukis. Hoping that one day our gallery will not only just be an artistic hub for all artists to gather here, but we would also like to promote it for the elderly and even the retired to come here and have a good time, enjoy their time here, because our environment here is open. We promote that sort of openness for both the young and the elderly. That way the elderly will feel not only inspired by the young, but the young will also feel like, if the older person can do it, I can do it.